selamat sejahtera. So hari ini topik kita adalah katakan diri, self-talk. Ia tergolong dalam topik yang besar, iaitu tumpuan, concentration. So apa yang kita faham tentang self-talk ataupun katakan diri merupakan satu teknik bercakap dengan diri sendiri. Sebenarnya sering kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Cuma kita sedar dengan kita tak sedar. Ia dapat meningkatkan keyakinan, daya tumpuan, meningkatkan keyakinan diri, memberikan motivasi, membantu dalam kitanya persiapan mental, membuang tabiat yang buruk serta membelajar kemahiran yang baru. Dan yang paling penting, mempertingkatkan usaha mencapai sesuatu. So, apa yang kita faham tentang penggunaan katakan diri ini? Penggunaan katakan diri ini biasanya bersifat motivasi atau instructional. Bergantung kepada keperluan atlet. So, setiap atlet mempunyai cara yang berbeza. Bagi orang Asia ataupun orang Timur, selalunya melakukan katakan diri, kita menggunakan perkataan negatif, yang bersifat negatif. Berbeza dengan orang Amerika ataupun Eropah, yang selalu melakukan katakan diri yang lebih bersifat positif. Kerana ia penting bagi meningkatkan keyakinan kita untuk menjalankan sesuatu tugasan ataupun memberikan kita satu kelebihan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan katakan diri atlet adalah bergantung kepada tingkah laku jurulatih mereka, di mana sekiranya jurulatih dapat meyakinkan ataupun memberikan penekanan terhadap seseorang atlet dan memberikan ilmu terhadap katakan diri ataupun self-talk, ia dapat meningkatkan prestasi ataupun pemahaman atlet tentang usaha yang mereka lakukan. Sekiranya jurulatih itu bersifat menyokong dan sentiasa membantu atlet, katakan diri positif dan lebih banyak terhasil daripada katakan diri yang negatif. Sesuatu katakan diri ataupun self-talk adalah untuk meningkatkan kebiasaan situasi terburuk, memerlukan tindakan dan memperolehi kemahiran. Apa yang senang kita faham adalah ia memberikan kita sesuatu untuk kita yakinkan diri kita untuk mengatasi halangan ataupun dugaan yang menimpa ataupun ketika pertandingan. Yang kedua, semasa pertandingan, ia adalah tindak balas dan reaksi terhadap situasi. Apa yang saya katakan adalah situasi apabila kita melakukan sesuatu kesalahan ataupun kita tengah ketinggalan dalam permainan ataupun kita telah pun mempunyai sesuatu yang kita tidak jangkakan terjadi. So, kita memerlukan katakan diri ataupun self-talk untuk meningkatkan keyakinan kita kembali untuk berada dalam permainan tersebut. Ia adalah ada dua cara iaitu yang sering digunakan, iaitu pertama dinamik, iaitu dengan pergerakan. Yang kedua statik. Kalau dinamik, kita selalu gunakan ketika permainan ataupun ketika perlawanan ataupun ketika latihan. Katakan diri ini digunakan bagi membolehkan kita fokus terhadap tugasan yang diberikan. Ini membolehkan kita yakin dengan apa yang kita lakukan serta meningkatkan prestasi kita. Yang kedua adalah statik, iaitu fasa pemulihan, di mana kita tidak melakukan apa-apa tetapi kita menggunakan self-talk atau katakan diri untuk meyakinkan diri kita untuk bangkit selepas daripada kecederaan ataupun selepas daripada apa benda yang kita alami mengakibatkan kita tidak dapat bergerak seperti biasa. Terdapat dua cara, iaitu positif dan negatif. Apa yang boleh katakan tentang positif? Ia memberikan kita fokus, ketenangan dan optimis tentang apa hala tuju yang kita ingin lakukan dan kekal pada track ataupun landasan yang sebenar. Bagi negatif, apa yang sering kita lakukan adalah kita mengeluarkan kemarahan kita, kita putus asa ataupun ketegangan kepada otot-otot kita apabila kita menyatakan katakan diri dalam segi negatif. So, ini adalah sesuatu atlet ataupun jurulatih mesti pastikan supaya ia dapat dilakukan dengan baik. Dan dia juga dapat membantu atlet menjadi lebih berkesan ataupun efektif ketika menggunakannya. Terdapat 8 jenis faktor. 4 kategori positif, iaitu side up. Kita meyakinkan kita mempunyai tenaga yang lebih untuk mendapatkan keupayaan kita itu. Contoh dia,
saya bagi senang saja. Sekiranya kita mengalami masalah ataupun mengalami dugaan yang membolehkan kita mendapatkan kekuatan kita yang maksimum, itulah yang kita gunakan ketika kita self-talk ataupun katakan diri. So ini dapat membantu kita pada saat-saat yang penting. Yang kedua, keyakinan. Saya dapat membuatnya. Saya boleh. Itu adalah self-talk yang selalu kita gunakan supaya kita yakin dengan tugasan yang kita diberikan, kita boleh lakukan dengan cemerlang. Yang ketiga, arahan. Fokus pada teknik. Fokus pada teknik. Okey? Maknanya sekiranya permainan badminton ataupun bowling ataupun pingpong yang memerlukan teknikal yang penting dalam melakukan sesuatu aktiviti ataupun untuk mencapai kemenangan. Dan yang keempat, kawalan kegelisahan. Kita mesti tenang. Selalu kita akan cakap relax. Kita urut dada ataupun kita sentiasa rasa yang kita dalam keadaan yang tenang untuk kita bangkit balik daripada kesilapan ataupun kesalahan yang kita lakukan. 3 kategori yang lain dalam 8 faktor itu adalah negatif. Okay? Kebimbangan. Saya salah lagi. Saya rasa tak betul. So itu adalah benda yang membuatkan kita rasa tidak selesa. Tetapi kita sedar tentang apa yang kesilapan yang kita lakukan. Itu yang boleh kita naikkan balik moral kita dengan kata, okey, saya salah dan saya akan betulkan. Yang keenam adalah melepaskan. Okey, saya tidak dapat terus berjalan. Saya tidak selesa, saya tidak rasa yakin untuk meneruskan perlawanan. So kita lepaskan dengan menjerit ataupun kita meluahkan supaya kita dapat kembali fokus kepada aktiviti ataupun perlawanan yang kita jalankan. Yang ketujuh adalah keletihan somatik. Keletihan somatik ini adalah apabila badan kita tidak dapat menerima lagi tanggungjawab ataupun membuat aktiviti yang dijalankan. Contohnya Ironman. Apabila kita berada dalam situasi yang terlalu penat, otak kita kata kita letih. Dan membuatkan badan kita menjadi lebih tegang. Tetapi dengan self-talk kita cuba bertindak positif. Saya letih. Tetapi saya ada tanggungjawab. Saya ada tujuan. Saya perlu habiskan perlawanan ini ataupun pertandingan ini. So membuatkan kita lebih semangat. Sebab kita mengatakan atau bercakap dengan diri kita sendiri supaya lebih yakin menjalankan aktiviti tersebut. Dan yang ke-8, fikiran yang tidak relevan. Apa yang saya lakukan lewat malam ni? Apa yang saya buat ni? Betul ke saya lakukan ni? Ataupun ketika kita menjalani latihan, kita terlalu penat, kita dimarahi oleh jurulatih ataupun kita tidak dapat menghabiskan suatu tugasan. So kita berpendapat yang adakah kita berada di tempat yang betul ataupun landasan yang betul. Tetapi ini sebenarnya adalah membolehkan kita berfikir. Kita balik, restructure balik atau membentuk balik pemikiran kita supaya kita tahu yang kita mempunyai tanggungjawab yang penting. Apabila kita telah tenang dan kita dapat meneruskan balik apa yang kita perjuangkan selama ini. Sekiranya kita seorang atlet, kita mesti tahu apa tanggungjawab seorang atlet. Sekiranya kita jurulatih, kita mesti tahu apa tanggungjawab kita sebagai seorang jurulatih. Walau bagaimanapun, katakan diri sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan prestasi. Kebanyakan jurulatih bersetuju bahawa peningkatan prestasi yang begitu ketara tidak akan berlaku tanpa campur tangan seperti ini. So, apa yang kita lakukan ketika mengatakan diri ataupun self-talk membolehkan kita meningkatkan kita punya keyakinan, meningkatkan kita punya semangat dan meningkatkan kitanya pemahaman tentang apa yang kita mahu lakukan. Katakan diri berfungsi dalam suasana kehidupan sebenar. So kita boleh relate ataupun kita boleh kaitkan antara sukan yang kita minati dan kehidupan sebenar supaya kita tidak putus asa. Katakan diri ini adalah sesuatu yang kita perlu lakukan walaupun apa ketika kita merasa kurang berkeyakinan. Teknik meningkatkan katakan diri. Terdapat 6 peraturan asas untuk kita tingkatkan. Yang pertama, pastikan frasa itu pendek dan spesifik supaya mudah kita nyatakan. Contoh dia, fokus pada game. Tengok apa yang kita buat. Bagus.
Itu antara fasa yang senang. Yang kedua, kata ganti nama yang pertama dan apa yang akan berlaku. So, kita kena fokus dengan apa yang kita teruskan tugasan kita yang seterusnya. Jangan fikir tentang kesalahan yang lepas. Kerana kita masih lagi harus mengharungi perlawanan atau pertandingan yang sedang dijalankan. Yang ketiga, membina frasa positif. Iaitu sesuatu yang kita yakin memberikan kita sesuatu kekuatan untuk meneruskan aktiviti yang kita jalankan atau pertandingan. Lebih positif kita jadi, lebih yakin dan lebih berkemampuan untuk kita teruskan. Yang keempat, ucapan frasa mestilah bermakna dengan penuh tumpuan, di mana kita mesti tahu apa yang kita nak lakukan bagi memperbetulkan kesilapan yang kita lakukan sebelum ini. Seperti saya kata, jangan ingat yang lepas. Cuba selidik apa yang kita akan lakukan dengan lebih baik. Yang kelima, bercakap dengan baik ataupun dengan lebih tenang kepada diri sendiri. Kalau kita pun marah diri sendiri, macam mana kita nak berubah? Kita nak jadi lebih baik. Self-talk ataupun kata ke diri adalah kita sendiri kawal apa yang kita kata untuk kita perbaiki diri kita. Yang keenam adalah mengulangi frasa dengan kerap. Tetapi jangan terlalu kerap sampai lupa dengan tugasan kita. Tetapi secukupnya untuk kita ingat yang kita mampu lakukan, yang kita mesti habiskan, yang kita kekal fokus kepada matlamat pertandingan ataupun kejohanan dan perlawanan. Pelbagai teknik dan strategi yang boleh dilakukan untuk memperbaiki teknik kata ke diri. Antaranya ialah berhenti berfikir. Sekiranya kita rasa untuk bercakap benda yang negatif, kita rasa tidak selesa, kita gunakan satu ayat, stop. Maknanya kita tidak perlu lagi berfikir tentang benda yang negatif yang akan terjadi. Kita mesti latih diri kita. Berhenti kepada membuat keputusan yang salah. Berhenti daripada berfikir pemikiran yang negatif. Supaya kita dapat meneruskan usaha kita dengan lebih baik untuk mencapai kejayaan pada pertandingan dan kejohanan yang kita sedang hadapi. Ini membersihkan fikiran kita daripada pemikiran yang tidak baik, yang akan mengganggu fokus ataupun tumpuan kita ketika kejohanan. Yang terakhir adalah menukar kata ke diri menjadi negatif kepada positif. Ini adalah sesuatu yang kita mesti ingat. Sekiranya kita belajar dengan apa yang kita nyatakan kepada negatif, kita mesti tulis apa yang kerap kita nyatakan dalam negatif kepada positif. Ini adalah lebih baik daripada kita kekalkan perkataan negatif tu yang boleh mengganggu gugat perasaan kita. Kalau tidak berjaya, kita harus mencuba. InsyaAllah kita boleh. Tetapi yang paling penting untuk kata ke diri adalah maklum balas dengan apa yang kita selalu lakukan. Kita tak perlu katakan kata ke diri itu untuk meyakinkan saja. Tetapi kita perlu maklum balas untuk meyakinkan yang kita berjaya buat. Good, bagus Zaid, kau dah berjaya. Teruskan. Ini penting untuk kita menilai tentang setiap benda yang kita lakukan. Dan apabila kita berjaya memberi maklum balas kepada diri kita, kita pasti akan berjaya untuk mengubah persepsi kita terhadap sesuatu aktiviti yang kita jalankan. So, kepada jurulatih dan atlet luar sana, yakinlah dengan kata ke diri yang kita buat ataupun create untuk diri kita. Kerana hanya kita saja yang kenal diri kita sendiri. Dan seorang atlet dan jurulatih tahu di mana kekuatan kita. So, kita kena usaha menjadi lebih baik. Sekian.